Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Menarik dan menyeramkan pada hari ini, saya ingin kongsikan antara beberapa kuburan dengan sejarah yang pelik, ganjil dan unik. Bayangkan di Eropah pada zaman dahulu, mereka meletakkan palang besi di atas kuburan. Kenapa? Ada juga kuburan di Eropah yang mempunyai lonceng. Kenapa kuburan-kuburan ini direka dengan rekaan yang sangat pelik? Itulah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 kuburan dengan sejarah ganjil dan menyeramkan. 5. Tapak perkuburan berlonceng zaman silam Eropah. Apa rasanya kalau seseorang tu dikubur hidup-hidup? Bermaksud, mereka belum meninggal dunia, tapi telah disahkan meninggal. Pengebumian pun dijalankan, tapi ketika berada di dalam keranda, mereka terbangun. Ini bukan kisah fiksyen semata, tapi ini realiti yang sering berlaku di Eropah sekitar abad ke-14 sehingga abad ke-19. Antara kisah orang yang terbangun di dalam keranda berlaku pada tahun 1674, melibatkan seorang wanita yang dikenali sebagai Alice Blunden. Setelah meminum ubat secara berlebihan, dia koma dan tidak sedarkan diri. Doktor dipanggil dan Alice diperiksa. Cermin diletakkan di bawah hidung Alice dan tiada hembusan. Dengan itu, mereka mengesahkan yang Alice telah meninggal dunia dan dia telah dikebumikan. Tidak beberapa lama selepas dikebumikan, kanak-kanak yang bermain di sekitar kuburan terdengar suara Alice menjerit dari dalam kubur. Tidak sehingga keesokan harinya, pengetua kanak-kanak tadi pergi ke kuburan dan mendengar tangisan Alice. Mereka segera menggali kubur dan menemui badan Alice lebam disebabkan cuba untuk keluar dari situ. Kali ini, mereka mengesahkan yang Alice betul-betul meninggal. Tapi pada malam tu, Alice sekali lagi terbangun. Dia belum meninggal. Masih lagi berada di dalam keranda, dia di dalam keadaan panik. Dia mencari-cari kulit wajahnya di dalam cubaan untuk keluar dari keranda. Keesokan paginya, mereka menggali untuk kali kedua dan menemui keadaan Alice yang mengerikan. Kali ini, dia betul-betul meninggal. Banyak insiden seperti ini berlaku sekitar abad ini. Dengan itu, mereka mencipta satu penyelesaian. Untuk mayat yang baru dikubur, jari mereka akan diikat dengan benang yang bersambung dengan lonceng. Kalau mereka terbangun di dalam kuburan, mereka akan menggerakkan jari. Maka, lonceng ini akan berbunyi seperti alat penggerak, menandakan mereka masih hidup. Itulah sejarah kuburan yang berlonceng. 4. Penutup besi di tapak perkuburan zaman silam Eropah. Dari tapak perkuburan berlonceng, ini pula tapak perkuburan dengan penutup besi. Kenapa ada besi di sini? Takut kalau mayat menjadi zombie seperti raksasa Frankenstein? Tidak. Kisahnya bermula sekitar abad ke-15 di Eropah. Untuk pengkaji dan pelajar perubatan adalah perlu untuk mereka membuat kajian dengan membedah tubuh badan manusia. Tapi, siapa yang sanggup untuk dibedah hidup-hidup? Dengan itu mereka memilih untuk membedah mayat yang baru sahaja meninggal dunia. Institusi ini sanggup untuk membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan mayat. Maka dengan itu berleluasalah perompak-perompak kuburan akan datang menggali kuburan yang baru sahaja ditutup, mengambil mayat dan menjual mayat tersebut. Ini adalah satu masalah bagi penduduk tempatan di Eropah. Dengan itu, mereka mencipta sistem penutup besi kuburan yang dikenali sebagai modsef. Modsef ialah penutup besi berkunci yang diletakkan di atas kuburan bertujuan untuk melindungi mayat orang-orang yang sudah meninggal dunia, khususnya ahli keluarga daripada diambil oleh perompak-perompak kubur. Namun begitu, ini menambah lagi kos pengebumian. Hanya golongan yang kaya sahaja mampu, manakala golongan yang miskin hanya mampu meletakkan bunga ataupun batu nisan untuk mengesan kalau terjadi sebarang gangguan di kuburan. Itulah kisah kuburan dengan penutup besi. 3. Tinggal di kuburan. Kampung Makam, Jawa Barat, Indonesia. Kalau di sini melihat kuburan waktu malam sudah takut. Ada yang terkumat kamit mulut mereka membaca surah-surah, tak tahu ayat kursi doa makan pun dibaca. Tapi tidak untuk penduduk yang tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Makam. Mereka sudah biasa melihat kuburan. Ia diberikan nama Kampung Makam sebab halaman rumah mereka dikelilingi oleh kuburan. Buka sahaja pintu, nampak kuburan. Jalan sikit kuburan lagi.
Pendek kata, mereka tinggal di kawasan perkuburan yang besar. Telah wujud sejak tahun 1991 lagi, agak unik ataupun seram untuk sesetengah orang bila di sini kedai makan terletak di sebelah kuburan. Anak-anak kecil bermain di atas kuburan. Tengok di luar tingkap rumah, kuburan. Kalau memasak, nampak kuburan. Bilik tidur pun di sebelah kuburan. Menurut laporan, ini bukanlah tanah pribadi, ia adalah tanah perkuburan yang didirikan rumah, dan rumah ini semakin bertambah pada setiap tahun, sehinggalah ia menjadi sebuah kampung. Itulah kisah kampung yang terletak di tengah-tengah kuburan. 2. Kuburan dengan jendela, Oxford, New York. Kisah ini berlaku pada bulan Disember tahun 1865 di Oxford, New York. Pada ketika itu, William Merritt yang bekerja sebagai seorang petani dan tukang batu mempunyai seorang anak lelaki berumur 8 tahun yang bernama Beardsley Merritt. Beardsley selalu mengingatkan ayahnya kalau dia meninggal, dia tidak mahu dikubur di dalam tanah sebab dia takut dengan keadaan yang gelap. Akhirnya, Bradley meninggal dunia dan William cuba untuk memenuhi hasrat anaknya tu dengan membina sebuah kuburan yang unik dengan batu nisan bertulis Little Merritt Tomb dan jendela yang kecil supaya makam itu tidak gelap. Bayangkan melintasi kuburan Merritt, melihat jendela ini dan di dalam ada seorang budak yang melihat keluar. Tapi malang sekali jendela ini sering dipecahkan, tidak sehingga pada tahun 2013 seorang pemuda dikenali sebagai Stephen Foster membaiki dan menjaga kuburan Merritt sehinggalah hari ini. 1. Kampung Orang Mati, City of the Dead, Dargov, Rusia. Terletak di selatan Rusia di daerah Dargov, sebuah kampung yang terpencil kelihatan di atas bukit. Dianggarkan terdapat 10,000 orang penduduk tinggal di sini. Tapi menyeramkan, mereka semua telah pun meninggal dunia. Apa yang dapat dilihat hari ini ialah tulang temulang manusia yang berada di dalam setiap rumah. Apakah misteri di sebalik kawasan ini? Semuanya bermula pada abad ke-16 dahulu. Tiap kali berlaku wabak, ia akan merebak dengan sangat pantas, menjangkiti lebih banyak orang, membuatkan ramai yang terbunuh. Dengan itu mereka memutuskan untuk membina kawasan perumahan sementara yang terletak di kawasan bukit yang terpencil. Mereka pun menghantar pesakit-pesakit di situ sebagai satu kaedah kuarantin. Tapi rumah ini mempunyai fungsi yang lain, iaitu ia sebagai satu keranda batu yang sangat besar, malah besar seperti sebuah rumah. Kalau ada pesakit yang gagal dirawat dan meninggal di situ, mereka tidak akan dikebumikan tetapi akan dibiarkan sebab di situlah mereka akan bersemadi untuk selama-lamanya. Ada mayat yang dimumiakan sehingga hari ini masih memakai baju yang mereka pakai ratusan tahun yang lalu. Terlalu ramai yang meninggal di sini sehingga mereka memutuskan untuk menjadikan kawasan ini sebagai tapak perkuburan. Itulah kenapa ia nampak seperti sebuah kampung. Hakikatnya, ini adalah tempat orang yang telah meninggal dunia. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda rasa video ini menarik dan menyeramkan, pastikan anda like dan share. Dan saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.